Saya sayang mama. I love you, Ra. Hati-hati, Ra. Begitu. Ra, Ido. I love you, Ma. I love you too, Ra. Okay, bye, Ma. Bye, Ra. Saya sayang mama. I love you, Ra. Hati-hati, Ra. Begitu. Lihat orang jahat. Iya. Berani-berani. Semangat, Ra. Jangan penakut. Dah ada takut sudah ada apa yang oke-oke aja. Kalau kadang tidak takut. Bye, Ma. Saya. Bye, Ra. Ra, kuat, Ra. Semangat, Ra. Sayang cinta rindu, Ma. I love you. I love you too, Ra. Sayang cinta lindu. Mari kita borak. Dalam kejadian 16 Julai lalu, Zara Khairana dilaporkan jatuh dari tingkat 3 bangunan asrama sekolahnya. Dia disahkan meninggal dunia keesokannya di Hospital Queen Elizabeth I, Kota Kinabalu. I do agree bila sesuatu kes itu mendapat perhatian publik, barulah prosesnya laju, barulah pihak berkuasa nak tunjuk semangat untuk menjalankan siasatan dan sebagainya. Hampir sebulan kita menunggu, masih tak ada jawapan. Sesiapa yang tampil pun masih tak boleh dipercayai. Sehingga kini kita menunggu depan phone, depan komputer, depan TV. Masih tak ada jawapan. Pada malam 16 Julai, sebuah sekolah berasrama di Papar, Sabah. Sunyi, gelap. Hanya bunyi kipas dan nengusan tidur pelajar. Tapi di satu sudut, sesuatu berlaku. Zara Khairina, 13 tahun, tingkatan 1. Beberapa minit sebelum tengah malam, dia ditemui terbaring parah di kawasan bawah bangunan asrama tingkat 3. Macam mana dia boleh ada kat situ kan? Ada yang kata dia jatuh sendiri. Ada yang berbisik ada seseorang di situ malam tu. Tapi semua tu masih teka-teki. 17 Julai, awal pagi, Zara meninggal dunia di hospital. Lepas tu media sosial meletup. Teori demi teori pun keluar. Cakap mesin basuh lah. Ada teori yang kita dapat detail daripada diary. Ada juga daripada tekanan belajar. Ada yang sampai cakap Zara, adik Zara ni, arwah Zara bunuh diri. Tapi dalam dunia penyiasatan, andaian tanpa bukti hanyalah cerita kosong. Siapa namanya? Mana? Ma, jangan sebut, Ma. Kamu di sini. Ma tu, Ma. Yang kan kalau lama semalam dengan mak ngam tu nama malam itu nama tiba-tiba si Yasmin kena panggil nama pergi tempat kelas diorang. Ma tu, Ma, ya kena, ya hampir kena touch, Ma, semalam nak sebab tak kena panggil, saya nak kena panggil, Ma. Dia selalu tipanya, mana ada orang berani touch. Kalau ia kena touch, dia sudah berani, Yasmin, dia sudah berani. Enggak, Ma, nama tu si Yasmin tu nangis, Ma. Tidak kuat dia ya? Mestilah seramai-ramai itu sore seorang-seorang. Lepas tu nak jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi tu. Kakak Dedeng ada, yang ketua dom kami ada, kakak Minas tu ada. Pasal apa? Ya apa ni kena fitnah. Sekarang ni kenyataan rasmi pun dah keluar. Dan antara poin-poin penting dia adalah Zara Khairina meninggal pada 17 Julai 2025 di kawasan asrama sekolah. Keluarga anggap ni tragedi besar. Poin yang pertama. Kedua, keluarga yakin Zara bukan bunuh diri, tapi ada unsur jenayah. Mereka serah pada polis untuk siasat. Ketiga, dari 17 sehingga 27 Julai, keluarga tak dapat langsung info daripada polis dan rasa macam kes Zara ni langsung tak disiasat. 28 Julai pula, polis Sabah cakap siasatan sedang berjalan. 31 Julai, polis umum 60 orang dah dipanggil beri keterangan. Dan 30 Julai, keluarga buat laporan tambahan. Ada rakaman telefon Zara cerita dia kena ganggu, buli oleh pelajar sini. Ada ancaman serius dari seorang pelajar dikenali sebagai KM. So voice over yang korang dengar sebelum ni tadi adalah itulah rakaman suaranya. Siapa namanya? Mana? Ma, jangan sebut, Ma. Kamu di sini. Banyak spekulasi, teori apa yang berlaku kepada arwah Zara Khairina. Tapi korang tahu tak? Ada satu kes buli sekolah agama juga yang hampir sama dengan kes Zara. Kes buli yang berlaku pada 2004. Beliau bernama Farid
Ibrahim. Kes Farid Ibrahim sama juga, iaitu kes buli yang sebenarnya berterusan sehinggalah satu hari berlakunya keganasan yang melampaui sehingga menyebabkan arwah Farid meninggal dunia. Situasi untuk Farid Ibrahim pula, beliau diminta untuk meminjamkan cerik beliau kepada geng Form 5, tapi mangsa Farid tak nak pada mulanya sehinggalah satu masa tu dia bagi cerik tu kepada Form 5 dan mengeluarkan satu perkataan. Korang Form 5 ni tak tidur lagi ya? Perkataan yang dilontarkan oleh Farid Ibrahim tu, kesemua geng Form 5 masuk ke dalam bilik dia dan melakukan keganasan. Antara keganasan yang disebutkan dalam artikel, beliau ditendang dengan kasut bola, beliau ditolak, dipukul dan akhirnya ditolak hingga jatuh ke lantai semen yang menyebabkan beliau tidak sedarkan diri. Korang ingat ya, setiap pembuli dia ada satu survival instinct sebab mereka selalunya membuli tapi tidak berniat untuk membunuh. So bila kita sebagai pembuli contohnya dan kita telah melakukan sesuatu yang agak mengejutkan seperti membunuh orang, membuatkan orang tidak sedar, secara langsung kita akan merasa panik. Dan bila kita merasa panik, hal yang dilakukan oleh sekumpulan suspek ini, mereka cuba untuk menghapuskan bukti. Dan cara mereka untuk hapuskan bukti adalah mereka menukar pakaian Farid Ibrahim, bawa Farid Ibrahim ke dalam tandas dan berniat untuk menunjukkan bahawa Farid Ibrahim tidak sedar diri disebabkan jatuh di lantai tandas ataupun tergelincir. Ini adalah cara untuk hapuskan bukti dan kita panggil ni sebagai survival instinct sebagai seorang pembuli. Tapi untuk kes Farid Ibrahim ni berjaya dipatahkan pemalsuan situasi itu dengan bantuan bedah siasat. Hasil daripada forensik mendapati bahawa Farid Ibrahim tergelincir di tandas dan menyebabkan dia tidak sedar diri dan meninggal agak tidak relevan dengan kesan kecederaan yang Farid Ibrahim terima. Bila kita tengok kes Zara dan Farid Ibrahim, nampak macam dua cerita berbeza. Tapi kalau kita tarik benang merah dia, sebenarnya pola dia hampir sama. Mula-mula, ia cuma buli kecil-kecilan. Ejek sindir, mungkin gurauan yang kononnya tak menyakitkan hati. Tapi lama-lama, gurauan itu jadi racun. Dalam kes Zara, racun tu bertukar jadi dendam. Dalam kes Farid, ia jadi pentas tunjuk kuasa. Lepas tu, buli ni mula naik level. Daripada kata-kata jadi tangan yang menghayun, kaki yang menghentak dan di sinilah nyawa mula jadi taruhan. Korang dengar ni, voice yang Zara katakan cubaan ataupun ugutan daripada sini-sini dia kepada Zara. Mak, dah takut dah berjumpa kakak dia masih lagi. Apa jangan itu nak. Kalau dia dah minta tolong pada orang ni kan, saya akan tanyakan dekat adik. Dia tanyakan dekat tolongkan dekat adiknya. So kalau tanyakan dekat kakak, dia masih lagi ke ada masalah dengan aku. Lepas tu kakak M tu bilang, ya, aku masih lagi nak maafkan saudara. Mak, Yung kapadam na mamura, di ba ka dito? belum. Minta tolong orang tua ni dah dapat. Mak, saya sudah padam. Lepas tu dibuatnya berarti. Ada lagi? Iya. Kalau yang buat juga macam mana? Itu yang pernah bilang. Kalau aku touch kau ni berdarah-darah kau ni. Ya, kalau yang buat lah apa yang jadi? Korang kena ingat, sebagai pembuli, bila kita nak membuli, langsung tak ada niat nak membunuh. Disebabkan itulah, bila kita tahu mangsa yang kita buli tu tidak sedarkan diri, akan terjadinya panik. Bila terjadinya panik, kita akan cuba sedaya upaya untuk menghapuskan bukti dan dipanggil survival instinct. Kemungkinan benda ini berlaku juga pada Zara disebabkan ibunya pernah mengatakan ada kesan lebam di belakang Zara yang menunjukkan bukan kesan daripada jatuh daripada tingkat 3. And korang pun kena tahu juga, dakwaan Zara jatuh daripada tingkat 3, dakwaan daripada siapa? Buktinya di mana? Siapa saksi mata yang nampak Zara jatuh? Ia hanyalah sekadar dakwaan. Cuma yang menyelesaikan kes Farid Ibrahim ni, ada bedah siasat dilakukan. Manakala dalam kes Zara, bedah siasat tak dilakukan. Disebabkan itulah kita masih tertanya-tanya, apakah kesan lebam apa yang berlaku dalam dalaman badan Zara?
Okey, andaian saya simple saja. Zara dibawa ke satu tempat, dibuli atas sebab-sebab yang tertentu. Mungkin yang trigger form 5 atau form 4 ni. Dan Zara dibuli, mungkin ada pergelutan di berlaku sehingga menyebabkan belakang Zara lebam. Kesan lebam itu daripada hasil barang yang tumpul. Kita tak tahu, mungkin hujung singki, mungkin dia boleh gunakan batang mop. Mana-mana yang barang-barang yang tumpul dan kuat, dayanya kuat. Selepas itu Zara pun jatuh ke lantai hingga menyebabkan Zara tidak sedar diri. Dan bila Zara tidak sedar diri, secara langsung pembuli-pembuli ni rasa panik, dan bila panik, pembuli tersebut aktifkan survival instinct mereka. Mereka bawa Zara untuk hapuskan bukti, nak buatkan Zara punya kematian seperti dia terjun daripada tingkat 3. Jadi dia mengambil Zara tidak sedar diri ni, menghumban Zara daripada tingkat 3 hinggalah Zara jatuh ke bawah dengan kesan-kesan jatuh daripada tingkat 3. Tapi di sini yang membuatkan saya rasa Zara jatuh dalam keadaan tidak sedar diri, sebab Zara jatuh bahagian kaki dulu. Agak pelik cara jatuhnya, dan darah keluar daripada bahagian kaki saja. Muka dan kepala pula tidak menunjukkan mana-mana pendarahan. Jadi saya rasa Zara jatuh dalam keadaan tidak sedar diri. Itu saja andaian saya. Dan apa yang berlaku dengan kes Farid, dengan kes Zara, kes Farid pula berlakunya bedah siasat supaya kita tahu lagi lanjut apa yang berlaku. Tapi dekat Zara pula tiadanya bedah siasat. Jadi itu yang membuatkan kes ni agak rumit. Macam ada someone yang nak tutup cerita ni, nak bagi laju. Sebab ada juga yang cakap yang ibu Zara ni disuruh untuk senyap, untuk tak viralkan hal-hal seperti ini. Ada juga yang mengatakan trauma pada masa itu dan langsung tidak tahu membuat keputusan yang macam mana. Tapi silapnya di sini memang tak ada bedah siasat. Bila tak ada bedah siasat, kita tak tahu apa yang tengah berlaku. Sama macam kes Farid tu. Bila ada bedah siasat, barulah kita tahu kes Farid sebenarnya dia tak terjatuh pun dekat tandas, tapi dia mengalami beberapa kecederaan hasil daripada forensik. So itu yang kita perlukan sekarang ni. Proses bedah siasat otopsi telah selesai sekitar jam 7.30 malam pada 10 Ogos 2025. Mayat Zara dikeluarkan daripada Jabatan Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth I pada kira-kira jam 9.30 malam, dan persediaan untuk pengembubian semula dijalankan di Tanah Perkuburan Islam Tanjung Ubi, Kampung Mesapol, Sepitang. Sepanjang hari itu, beratus rakyat menunggu di luar hospital. Ada yang tidak berganjak sejak awal pagi, berpanas dan berteduh di bawah hujan, menunjukkan betapa besarnya harapan mereka untuk kepastian dan keadilan. Jujur saya katakan dengan semua rakyat Malaysia ataupun yang melihat video ni, saya menangis bila meneliti setiap perjalanan kematian arwah Zara, dan betapa sedihnya sebagai seorang ibu kehilangan seorang anak yang baru saja melangkah ke dunia persekolahan. Hari ini kita telah menyaksikan satu bab yang menyayat hati dalam perjuangan menuntut keadilan. Ribuan insan berpanas, berhujan, sabar menanti hadir di Hospital Queen Elizabeth serta pusara Zara Khairina. Penuh harapan dan solidariti. Mereka tidak meminta apa-apa kecuali kebenaran dan penjelasan yang tulus. Berjuta orang kini tahu tentang kejadian Zara, dan kita pasti ingin tahu apa amalan arwah Zara Khairina. Zara bukan sekadar nama, dia adalah harapan, suara yang tak berakhir, dan peringatan bahawa setiap nyawa remaja kita berharga. Biarlah keadilan menjadi cermin kita, terbuka, jujur, dan penuh belas kasihan. Sambung perjuangan demi Zara, demi semua anak-anak yang menunggu dunia lebih adil, demi kita semua. Kita doakan keputusan daripada bedah siasat malam tersebut. Assalamualaikum semuanya, selamat Hari Guru. Anak kancil pergi berguru, tidak terbisa kerja yang sia. Dari kecil diasuh guru agar dewasa menjadi manusia.